Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam bersiaran bersama Nona, Mira harapkan semuanya baik-baik sahaja dan pelbagai perkongsian menarik kami paparkan pada minggu ini. Ayam piru atau ayam Belanda, ternakan yang mempunyai nilai serta pasaran yang tinggi. Meskipun sukar didapati, namun keenakan rasa menjadikan sajian berasaskan ayam Belanda mempunyai penggemarnya tersendiri. Kita kena pilih terki yang fresh sebab ini adalah satu bidang yang rare. Kedah Aziz, anak kepada Ratu Jas Negara, Datuk Sheila Majid ini begitu menggemari muzik rap dan irama hip-hop. Malah cukup berbakat besar dalam penulisan lirik. Hai, saya Kedah. Saya selebriti anda pada minggu ini. Penganan atau dodol cair, cita rasa warisan asli. Hai, saya Kedah. Saya selebriti anda pada minggu ini. Wan Nur Khalida Aziz Roslan atau lebih dikenali sebagai Kedah Aziz, 28 tahun, antara penyanyi rap wanita tanah air yang popular dalam industri muzik. Penyanyi genit ini lahir dalam keluarga seni dan sentiasa tampil membuat kejutan dengan nukilan hebat yang dihasilkan. Saya memang dah dilahirkan dalam environment muzik. Mak bapak saya seorang producer dan singer. Lepas tu, I was surrounded by people who are in music. Masa saya kecil dulu, saya ingat semua orang buat muzik. Sebab saya dah terbiasa tengok mak bapak saya kerja dalam studio. Lepas tu ada shooting semua. So, saya ingat, kawan-kawan mak saya pun TV personality jugalah. So, saya tak tahu any other kerjaya masa tu. Saya tak kenal macam, ada mak orang ni dia doktor, ada mak orang ni engineer semua. I never knew. So, it's already in me lah, this music thing. And I already knew like what I wanted to be as I grow older. Kan? Itu je saya tahu, muzik kan. Kedah lebih selesa untuk berdikari daripada dibayangi populariti ibu bapanya. Malah dia mempunyai visi untuk mengejar kejayaan. Bila orang dah tahu, anak Sheila Majid ni bila dah besar esok mesti jadi penyanyi macam mak dia. It's already predictable. And then orang dah expect dah anak dia ni kena jadi bagus macam bapak dia, kena jadi bagus macam mak dia sebab dia orang dah set this benchmark tau. So, anak dia pun kena macam tu juga. Tapi yang menarik perhatian saya is hip hop sebab kawan mak saya bukan orang yang dalam hip hop music. Tapi bila saya tengok TV, sewaktu saya kecil, saya nampak Nico. Lepas tu ada For You To See, ada KRU semua macam wow, bestnya because the music that I was exposed to, banyak orang buat macam proper music. Macam ibu saya, dia pakai gown betul-betul, dia nyanyi semua. Tapi bila tengok hip hop macam wow, dancing here and there, melinjak sini dengan baggy pants, dengan sneakers semua macam very loosen up orang kata kan. So, itu menarik perhatian saya and it got me excited. Kini dia kembali dengan single terbarunya berjudul Autopilot. Lebih istimewa, ini adalah lirik dan gubahan muzik daripada Kedah sendiri. Saya tengah mempromosikan my latest single. It is called Autopilot. Autopilot ni menceritakan tentang how you should cherish everything and live in the moment. The message yang saya nak sampaikan ni is that the small things that you didn't think will become a big deal, those are the ones that you appreciate. Sebab masa tengah record tu, you tak fikir sangat. But later on, bila you look back kan, macam, those were actually the important moments that made me who I am today and how the outcome has become. Yeah. So, especially macam tengah COVID ni semua, and then banyak orang macam tengah stress and affected and all those stuff kan. Just learn to look at the bright side of it and appreciate and live in the moment because it may be something that is tough for you right now, but it helps you with your growth later on. Anak kepada Ratu Jas Negara dan juga penerbit muzik berkaliber ini memulakan karier seninya sewaktu remaja lagi dengan mengadakan pelbagai persembahan nyanyian. Different people ada different rezeki diorang. You be happy for other people, but at the same time, you yourself, you need to stay consistent. Kalau you nak buat muzik,
keep doing music, keep recording. Jangan selalu nak fikir, oh ni akan jadi hit, the next one akan jadi hit. Because sometimes it's not going to be a hit and it's going to disappoint you. But keep recording, because when you keep recording, that's how you improve on making your own music. That's how you improve on your writing. That's how you improve on your vocals, your performance. And then bila you dengar balik like 10 songs before this, you macam, wow, I've improved a lot, I've come a long way. So like people say like, it's not a sprint, it's a marathon. So you just have to keep going and stay consistent. Selain tenakan lembu, kerbau, ayam dan itik, tenakan ayam Belanda juga menjadi tarikan. Meskipun tenakan ini sedikit terhad, namun mendapat permintaan tinggi terutamanya pada musim perayaan sehingga mampu memberi pulangan. Keenakan rasa ayam Belanda menjadi tarikan. Tenakan ayam Belanda, hasil tenakan dan masakannya mempunyai khasiat dan rasa tersendiri. Dengan mempunyai nilai pasaran yang tinggi, tenakan ayam Belanda atau ayam piru mampu memberi pulangan lumayan. Badannya yang bersaiz besar mampu mempertahankan diri daripada pemangsa. Dia ada pemangsa, dia boleh makan pemangsa itu. Dia kos makannya, ayam piru 1 ekor, ayam kampung 1 ekor makan lebih kurang sama. Tapi bila kita jual, hasil pendapatan kita 10 kali ganda. Selain menjadi menu wajib semasa perayaan Hari Natal, hidangan ini mempunyai keunikan tersendiri. Untuk menu turkey ni kan, sebab ini adalah satu menu yang rare, akan menjadi tarikan pada bakal customer kami di sini. Cara memasak yang betul juga penting bagi mendapatkan rasa yang lebih enak. Masukkan sedikit bawang ke dalam dia supaya flavor tu serap di dalam ayam tersebut. Dibina bersebelahan dengan kandang kuda, Gombak Cowboy Cafe pastinya sesuatu yang baru dan menarik untuk dikunjungi. Kafe yang terletak di Gombak Selangor ini merupakan restoran kedua yang diusahakan bersama suami. Secara peribadi, saya membesar dalam F&B, di mana ibu saya seorang tukang masak yang sangat hebat, ada bisnes sendiri, dan saya juga seawal usia 17 tahun saya sudah mempunyai warung sendiri. Baru saja beroperasi, beberapa resipi menarik disajikan khusus buat mereka yang inginkan kelainan. Satu menu yang menarik pada hari ini di mana untuk menu turkey ni kan, kita akan ada menu ini sebab ini adalah satu menu yang rare, akan menjadi tarikan pada bakal customer kami di sini. Menyediakan sajian ayam Belanda berasaskan cita rasa barat, pelanggan juga boleh memilih 3 jenis kuah yang berlainan. Bagi menjaga mutu masakan, ayam Belanda yang segar dan berkualiti tinggi sahaja yang akan dipilih. Dari segi supplier, kita kena pilih turkey yang fresh, yang betul-betul ikut berat. Selain daripada fresh, kita juga resep penyediaan kita kena smoke. Proses-proses tu agak makan masa untuk menyediakan satu cita rasa yang sesuai dan rare dan sedap untuk customer menikmatilah. Mereka juga pakar di dalam menyediakan daging dengan cara memasak di ruang khas dan dibakar menggunakan asap kayu api selama 3 ke 4 jam. Kebanyakan yang kita tahu di luar sana, mereka datangkan turkey ni dengan roasted. Tapi bezanya kami di sini, turkey kami ni smoke. Isi dia tu memang masak, memang juicy. Sementara menunggu pesanan makanan, pelanggan juga boleh menunggang kuda secara percuma dan melakukan lawatan di sekitar kawasan kandang. Apabila di dalam ladang kuda ni, konsepnya antara yang paling sesuai adalah konsep cowboy lah. Itu segi kebersihan insya-Allah lah ya. Sini kita sentiasa menjaga kebersihan supaya bau-bau kuda tu kita minimumkan. Dia tak akan habis. Ya, dia tak akan hapus langsung. Kita minimumkan, memang ada bau kuda tetapi agak selesa, bukan sampai menyucuk hidung.
Selain proses menyediakan dan memasak ayam yang memakan masa sehari, ayam Belanda ini juga sukar untuk didapati. Turki ni dia base pada booking. Maksudnya kena ada pre-order. Jadi kita akan ada menu the whole Turki kan, puas makan satu family. Dan juga untuk menu turkey wrap dan juga untuk turkey grill juga customer kena order 3 hari pre-order awal. Walaupun menawarkan masakan ala barat, namun setiap menu tetap diolah serta disesuaikan dengan selera pelanggan yang kebanyakannya adalah penduduk tempatan. Rasa dia cukup, perap dia pun sangat sampai dalam. So smoke dia memang original taste-nya. Memang boleh bawa. Sini memang kena cuba Turki ini. Lain dari yang lain. Melihat permintaan dan nilai pasaran yang tinggi menjadikan Hashim Ayub atau lebih dikenali sebagai Pak Hashim, 60 tahun, nekat menternak ayam Belanda atau ayam piru di sekitar rumahnya yang terletak di Kubang Menerong, Tasik Gelugor, Pulau Pinang. Ayam piru atau nama saintifiknya Melagris galepevo merupakan sejenis ayam daripada keluarga burung. 40-50 tahun dulu, ayam kampung bila kita nak jual yang besar tu seekor dalam RM2, RM3. Tapi sekali tu bila Pak Sim bela ayam piru, tapi bila jual, Pak Sim tak tahu nak tak harga sebab tak ada orang jual ayam piru masa tu. Kan? Jadi pemborong masuk kampung, Pak Sim kata ikut harga pemborong yang nak bagi kat saya. Pemborong tu kata seekor RM20. Jadi Pak Sim bila Pak Sim kira tengok RM20 kerbanding dengan ayam kampung tu maknanya kena bela 10 ekor. Baru dapat RM20. Tapi Pak Sim jual seekor ayam piru, Pak Sim dah dapat RM20. Wow, Pak Sim kaya itu. Sumber makanan bagi ayam Belanda ini tidaklah rumit. Seleranya yang besar menjadikan alam semula jadi di sekelilingnya seperti rumput atau tumbuhan hijau yang lain sebagai makanan. Campuran dedak yang berkualiti tinggi juga penting bagi mendapatkan daging ayam piru yang banyak dan sedap. Ayam piru ni yang pertama dia lebih mahal. Kalau kita kata kita bela ayam kampung 10 ekor, kita bela ayam piru 1 ekor saja. Dia kos makannya, ayam piru 1 ekor, ayam kampung 1 ekor makan lebih kurang sama. Tapi bila kita jual, hasil pendapatan kita 10 kali ganda daripada ayam kampung semua kan. Kebiasaannya, ayam akan matang dan mampu bertelur apabila sudah mencapai umur 7 bulan. Ayam piru ini bertelur tidak mengikut musim. Seekor ayam mampu menghasilkan sebanyak 180 biji telur dalam setahun. Bila dia bertelur, kita akan kutip telur tu. Pada hari itu juga, kita spray dengan Dettol, basmi kuman. Kemudian kita basuh dengan air yang ada klorin. Setelah dibasuh, telur ini akan disanitasi terlebih dahulu dengan menggunakan cecair pembasmi kuman. Ia bertujuan bagi mengelakkan sebarang kecacatan ataupun kerosakan embrio sewaktu melalui proses pengeraman. Cabaran ni, peringkat mula dulu adalah cabaran. Tapi Alhamdulillah sekarang tak ada cabaran lagi lah. Sebab dia semua cabaran kita boleh atasi. Nah, ayam kita sakit, kan? Kita nak atasi macam mana? Sebab kita tak tahu. Itu cabaran kan? Tapi kalau kita okey, jumpa veterina, kita boleh rujuk dekat veterina. Telur akan dimasukkan ke dalam mesin pengeraman elektrik dan akan diinkubasi di bawah suhu 38 darjah Celsius. Kelembapan bilik pula harus mencapai 50% supaya embrio boleh berkembang dengan sempurna. Dia ada pemangsa, dia boleh makan pemangsa itu. Kan? Tapi kadang-kadang pemangsa itu boleh makan dia. Macam bewak kecil kan, anak bewak kecil-kecil dia boleh makan. Tapi kalau bewak dia dah besar, boleh makan dia pula. Telur yang sudah mencapai 26 hingga ke 28 hari akan dipindahkan ke kawasan yang lebih lembap dan sejuk. Anak ayam yang sihat seterusnya akan menetas pada hari ke-29. Lepas dia menetas, kita ada buat jualan anak ayam piru. Jadi kalau ada orang booking ataupun orang nak beli anak ayam piru, kita akan jual terus.
Mana kita tak payah tunggu sampai 7 bulan matang. Meletas saja kita boleh jual sekok RM10. Kalau yang bakar import kita jual sekok RM25. Anak-anak ayam ini juga harus diberikan vitamin tambahan supaya antibodi menjadi lebih kuat serta tidak mudah dijangkiti penyakit. Makanan daripada dedak bergrade tinggi juga penting bagi tumbesaran anak ayam. Ayam kecil ni biasa kita bagi makan sentiasa ada. Dalam bekas makan itu kita bagi sentiasa ada. Sebab ayam kecil ni dia banyak rehat macam baby kita lah, dia banyak tidur kan. Lagi dia bangun-bangun dia nak makan. Tengok makanan tak ada. Kita tidur tak bangun ni dia bangun dah. Lepas tu dia pergi cari makan, makanan tak ada. Kan jadi ayam tu stres, dia lapar. Jadi kita bagi dalam bekas makan tu kita bubur penuh sentiasa. Kemudian bila habis kita tambah terus. Bermula hanya dengan 3 ekor, Pak Hashim kini mempunyai lebih daripada 1,000 ekor ayam Belanda. Dia antara salah seorang pembekal ayam Belanda terbesar di negeri Pulau Pinang. Biasa ada tapi tak banyak. Cuma ada musim-musim tu yang banyak macam perayaan kan. Christmas, ni nak Christmas ni, tu musim-musim yang permintaan lebih tinggi lah daripada permintaan biasa. Pakcik harap lebih ramai lah peternak baru tentang ayam piru ni. Jadi siapa yang ada kelapangan nak datang ke ladang Pak Hashim, disilakanlah. Ataupun nak menuntut, nak dapatkan ilmu daripada Pak Hashim, setakat yang Pak Hashim ada lah, Pak Hashim boleh bagi. InsyaAllah. Kepelbagaian kaum dan budaya menjadikan Malaysia antara negara yang paling kaya dengan bermacam-macam perayaan setiap tahun. Bulan Disember menjadi bulan yang paling meriah dengan pelbagai perhiasan bersempena menyambut perayaan Hari Krismas atau Hari Natal. Selain daripada dekorasi indah, Avani Sepang Gold Coast Resort juga menyediakan pelbagai menu istimewa, antaranya ayam Belanda yang dipanggang. Biasanya kalau Christmas, benda yang paling penting mesti kena ada teki lah. Pasal teki tu dia punya signature untuk Christmas. Ibarat macam kalau hari raya, kalau tak ada ketupat, kira tak meriah raya tu. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk kita nak masak roasted teki. Antara bahan-bahan yang perlu ada ialah garlic, fresh thyme, fresh rosemary, sedikit butter, garam, chopped English parsley and sedikit black pepper. Ini kita panggil kulit lemon, bawang Holland. Dan jangan lupa olive oil. First kali kita akan campurkan semua bahan-bahan tersebut. Campurkan mentega bersama garam, daun parsley setelah dihitam, kacau sehingga sekata, masukkan pula minyak zaitun. Minyak zaitun dan mentega dapat mengelakkan kulit ayam daripada menjadi hitam dan hangus sewaktu dipanggang. Jangan lupa lemon juice kita kena masukkan sekali. Ambil ni bahan-bahan butter tadi, kita sapukan di seluruh ayam kita ni. Ayam teki ni dia punya berat dia agak besar. So daging dia agak tebal. So untuk flavor dia, kita mesti masukkan lemon, masukkan sedikit bawang ke dalam dia supaya flavor tu serap di dalam ayam tersebut. Okey, sekarang kita ambil ayam kita tadi, kita transferkan dia di atas vegetable atau kita panggil mirepoix. Okey, sekarang ayam ready untuk dibakar, okey? Dengan saiznya yang agak besar, ayam Belanda juga mempunyai daging yang tebal. Oleh itu, proses untuk memasaknya mengambil masa yang lama. Biasanya 1 kg masa yang diambil lebih kurang setengah jam. Kalau 5 kilo kita akan kira jadi 2 jam setengah. Macam tu contoh dia. Masak teki ni atas kreativiti chef. Ada yang sebelah sini dia masak style macam gini, ada yang sebelah sini masak style macam gini. So maknanya semuanya berbeza. Cuma yang pentingnya adunan bahan tersebut kena dengan rasa ayam. Selain jauh daripada kesibukan kota, lokasi yang strategik dengan kejauhan dan pemandangan laut,
menjadikan resort ini antara tempat percutian menarik bagi pelancong di dalam dan luar negara. Kita satu-satunya hotel pertama yang dibina di atas air. Tiada begini di Malaysia sebelum ni. Tapi satu daripada benda yang paling unik di resort ini, sunset. So kita punya scenery sini cantik. Satu daripada yang paling cantik. Meskipun sempadan negara masih ditutup, namun Malaysia mempunyai banyak destinasi percutian dalam negara yang menarik selain pelbagai sajian makanan yang unik. Pas kita bekerja keras, kita memang ada masa untuk bercuti. Sekarang semua orang tak boleh pergi melancong ke luar negara. Support local. Okay, local ada banyak tempat yang cantik, hotel yang cantik. This is value of money if you travel in Malaysia. And kita boleh support juga kita macam Malaysia economy. Itu yang penting sekali. All my friends, Merry Christmas and Happy New Year. All my fellow Malaysians, Merry Christmas and a very Happy New Year. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year. Dengan berbekalkan minat, usaha dan menyusun atur strategi yang terancang, ia secara tidak langsung dapat mengatasi segala cabaran. Di samping tenakan yang mampu memberi pulangan berlipat kali ganda, pelbagai menu berasaskan ayam Belanda juga boleh dihasilkan dan menarik minat penggemarnya. Tepuk dada tanya selera. Keenakan rasa sahaja menjadikan ayam Belanda pilihan yang berbeza. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Pepatah ini menggambarkan setiap cabaran kita harus berani untuk mendepani. Setiap pekerjaan pasti mempunyai risiko dan kita perlu bijak mengendalikannya. Genggam bara api biar sampai jadi arang untuk memperoleh kejayaan. Ramai dalam kalangan generasi muda yang kurang mengenali pelbagai jenis kuih muih tradisional warisan orang lama. Hanya dengan mengekalkan resepi keluarga, Siti Nur Aisyah Syawal 34 tahun dari Sungai Udang Melaka ini berbangga dapat meneruskan tradisi dodol cair atau penganan yang kurang diceburi oleh pengusaha lain. Kami satu keluarga pilih dodol cair atau setengah orang panggil penganan. Okey, dodol cair ni tempat lain tak ada. Biasanya banyak terdapat Melaka, Negeri Sembilan. Memang orang kata orang dulu memang minat makan. Kalau nak cari dodol memang time raya, tapi sekarang kita pilih kita untuk jual dodol ni untuk kalau yang nak hari-hari ada kat kedai kami lah. Memulakan operasi membuat dodol cair seawal jam 7 pagi, Aisyah akan mula memarut kelapa bagi mendapatkan santan asli yang dihasilkan sendiri. Ini bagi memastikan dodol mempunyai rasa lemak asli dan tahan lebih lama. Lebih 30 biji kelapa digunakan setiap hari. Proses memerah santan dilakukan dengan bantuan mesin bagi mempercepatkan proses penyediaan santan. Kami masak dodol cair ni hampir 7 tahun. Okey. Keistimewaan dodol cair ni kita masak gunakan kayu api. Okey, bahan dia gula Melaka, tepung pulut dengan santan. Kalau kita guna kayu api ni bau aroma dia tak sama macam masak guna dapur gas lah. Kalau dodol cair ni pula masak dia 4 jam. Kalau siapa yang kalau dodol pekat pula 8 jam. Ibarat macam tu lah masak dia. Meskipun melakukannya secara manual dan tradisional, namun itulah yang memberi kelainan kepada keenakan kuih tradisionalnya. Saban hari, ada sahaja permintaan daripada penggemar dodol penganan ini, lebih-lebih lagi pada musim perayaan atau musim cuti persekolahan. Kalau hari biasa, kami akan masak dalam 1 atau 2 kilo lah. Kalau hari cuti sekolah, bergantung dengan orang daripada luar datang, biasa satu kawah tu dalam 8 atau 9 kilo. Kalau hari raya pula, kita akan buat dalam 2 atau 3 kawah. Gula Melaka yang sudah dicairkan bersama daun pandan akan dituang dan dikacau sebati sehingga cukup 4 jam. Dodol cair ini perlu sentiasa dikacau agar adunan santan bersama tepung pulut tidak berketul dan menjadi sedikit likat.
cabaran buat dodol ni yang paling besar lah sekali yang kita hadapi. Sebab nak menghadapi selama 6 hingga 8 jam. Okey, bila dah macam tu kadang-kadang pelanggan ada tak ada, kadang tak datang langsung. Kadang-kadang kurang. Okey. Tempoh hayat dodol pun 2 atau 3 hari sajalah. Sebab tu yang benda ni kita perlu hadapi, terutama suasana sekarang ni. Jadi kami kuatkan semangatlah untuk mencari rezeki dan percaya yang hikmah yang Allah berikan. Penyediaannya selama hampir 5 jam ini membangkitkan rasa yang enak seperti rasa dodol biasa. Namun yang memberi kelainan adalah teksturnya yang cair dan boleh dimakan seperti bubur. Warnanya pula bukan coklat tetapi agak sedikit pucat dan seakan-akan warna kelabu. Memang patut kita bangga sebab ni warisan kita. Okey, ini adalah turun-temurun. Kalau kita tak buat, siapa lagi yang nak buat? Kalau tak ada siapa yang nak buat, nanti generasi akan datang takkan kenal lah apa itu dodol cair, dodol pekat, penganan. Itulah. Itu sebab kita kena turun kat mana. Kalau boleh, biarlah anak-anak kita orang warisi apa yang kita dah buat. Dodol cair atau penganan, manisan tradisi yang semakin dilupakan. Semoga usaha dan kesungguhannya menjalankan perniagaan ini memberi suntikan semangat kepada anak muda zaman sekarang untuk terus mewarisi kuih muih tradisional warisan kita. Setiap episod ada saja fashion yang kami paparkan, sama ada formal, semi-formal, baju kurung atau baju untuk kepejabat, semuanya memenuhi permintaan semasa. Paling penting, ia perlulah bersesuaian dengan padanan dan diri pemakai. Seni reka dan fashion merupakan salah satu kerjaya yang memerlukan idea dan kreativiti luar biasa. Usahawan muda Nurul Hanis Isman, 31 tahun, tidak menyangka minat terhadap dunia fashion sejak kecil mampu menjadi karier dan sumber rezeki utamanya sehingga ke hari ini. Memang dari kecil saya suka potong-potong baju. Kadang masuk almari parents, potong baju ibu ayah. Pas SPM tu sementara tunggu keputusan untuk masuk universiti, mak saya hantar pergi masuk kursus jahitan 6 bulan. And then start pada situlah saya belajar menjahit. And then lepas habis degree, saya start buat niaga kecil-kecilan. Saya joint venture ataupun partner dengan kawan saya buat bisnes tudung. And then lepas kahwin, saya fokus buat dengan husband. Ditubuhkan sejak 5 tahun lalu, jenama Anis Iman ini menawarkan busana yang ringkas namun tetap tampil menawan. Dengan rekaan yang lebih praktikal, baju dengan belahan zip di dada direka khusus buat ibu yang menyusukan anak dan secara tidak langsung memudahkan mereka. Orang zaman sekarang, kita wanita ni, kita pun sama-sama cari nafkah. And then sama-sama menguruskan rumah tangga. And then kalau boleh, Anis Iman ni akan keluarkan produk yang memudahkan ibu-ibu dan wanita-wanita berkejaya di luar sana untuk tampil cantik. Tidak gemar bermain dengan perincian, Anis Iman lebih menekankan kepada cetakan corak yang direka sendiri mengikut trend terkini. Ini membuatkan setiap rekaan itu lebih eksklusif dan terhad. Kita memang fokus on corak, on design. Kita tak fokus pada detailing, pada ataupun manik ataupun labuci, tak. Kita pada corak. Dan corak kita setiap kali keluaran kita akan ada kempen lah, sama. Mana contoh kalau corak daun, kita akan keluar kempen daun. Contoh kalau corak geometrik, kita akan keluarkan corak geometri. Ada fokus on printed design. Mereka ini juga mementingkan kekemasan daripada segi potongan dan jahitan. Pemilihan material yang bersesuaian seperti fabrik chiffon yang berkualiti tinggi digunakan dalam menghasilkan setiap koleksi. Selain kain yang lembut serta tidak panas, material sebegini lebih selesa dipakai seharian. Biasanya dekat pasaran luar, orang jual baju kurung kedah ni daripada material kain cotton. Okey, tapi kita buat lain. Biasanya customer bila receive parcel, dia akan macam terkejut sebab
Material tu nampak macam cotton, tapi sebenarnya dia bukan cotton, dia lebih selesa, lebih sejuk dan lebih terletak. Dengan menyediakan pelbagai variasi warna sama ada lembut atau terang, ia boleh dipilih mengikut cita rasa pemakai. Sebagai orang baru, dia juga sentiasa peka dengan aliran fashion semasa agar jenamanya mampu bersaing dengan mereka fashion tempatan yang lain. Fashion ni cabaran dia yang paling besar adalah trending lah. Kita kena ikut trend sebab cycle dalam fashion ni laju. So kalau kita lambat kejar, so kita akan terkebelakang. Berani bereksperimentasi dengan koleksi yang dihasilkan, beberapa kajian perlu dilakukan di dalam membentuk serta melukis motif dan corak rekaan. Setiap koleksi juga memakan masa selama 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Inspirasi saya more kepada tengok Pinterest and then Google, cari idea yang baru daripada situ. Kita orang akan follow international punya trending, tapi kita akan sesuaikan dengan Malaysia punya suasana, Malaysia punya fashion. Bermula dengan hanya menjual tudung hasil jahitan sendiri, dia tidak menyangka usaha kecilnya membuahkan hasil. Perniagaan yang dilakukan secara kecil-kecilan ini kini menjadi satu perusahaan yang boleh dibanggakan. Macam mimpi lah, in reality kan. Saya tak sangka pun saya boleh ada empire sendiri, ada bisnes sendiri, kita ada team, kita boleh bantu lebih ramai orang. Saya memang tak sangka tu, tapi saya buat sampai jadi. Daripada saya beli kain, potong-potong je kain tu meter-meter je sampai roll-roll and then sampai berlori sekarang kain kita boleh beli kan. Alhamdulillah. Mempunyai pelanggan yang rata-ratanya daripada golongan wanita berkerjaya, Anis Iman berazam ingin meluaskan empire fashionnya bukan sahaja di Malaysia, malah ke negara-negara jiran. Setiap kali majlis perkahwinan dan keramaian, hidangan lauk pauk kenduri antara yang dinantikan. Resepi Nona minggu ini membawakan menu nasi minyak bersama daging masak hitam berempah buat yang merindui keenakan lauk kenduri ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Almustaf binti Ginan. Saya daripada Rinmas Nusantara Catering dekat Rawang je. Okey, sekarang saya nak kongsikan resepi lauk kenduri, 2 resepi iaitu rempah daging masak hitam dan nasi minyak. Okey, yang ni semenjak PKP kan tak boleh nak ada kenduri, so tak boleh nak rasa lauk kenduri lah. Jadi dekat sini kita kongsikan untuk anda masak bersama keluarga. Okey. So sekarang ni bahan-bahan dia saya nak tunjukkan iaitu beras yang dah ditoskan, lepas tu mentega, minyak sapi, minyak masak lah, lepas tu serai, lepas tu daun pudina, 4 sekawan, lepas tu kena ada kismis, lepas tu bawang merah ni 2 biji lah, lepas tu 1 inci halia, 2 ulas bawang putih dengan pandan, rempah biryani. Okey, lepas tu perasa, lepas tu ni kita ada gula dengan susu cair. Mari mulakan memasak. Okey, sekarang kita guna rice cooker. Okey, kalau nak guna dapur pun boleh, tak ada masalah. Yang ni sekarang saya guna rice cooker. Okey, mula-mula kita masukkan minyak. Kemudian masukkan 2 sudu besar mentega, 3 sudu besar minyak sapi, rempah 4 sekawan dan sedikit lada hitam. Setelah naik bau dan rempah sedikit kekuningan, masukkan pula 1 sudu besar buah kismis dan 2 batang serai yang dititik. Tumis sehingga kismis tadi mengembang dan garing. Okay, bau pun dah naik. Lepas tu dia punya kismis kena kembang. Kalau kembang ni maksudnya dah boleh masukkan bawang. Tumiskan juga 1 inci hirisan halia, 4 ulas bawang putih dihiris dan 1 helai daun pandan. Tumis kesemuanya sehingga naik bau.
Gabungan bersama rempah ratus ini akan membuatkan nasi minyak lebih wangi dan sedap dimakan. Lepas dah tumis, kita masukkan rempah daging biryani 1,5 sudu kecil. Okey, rempah biryani tadi tu saya itu ikut cara saya. Okey, kalau yang tak nak guna pun tak apa, sebab saya nak dia naik bau wangi. Okey. Sekarang ni kita masukkan air. Selepas air sedikit mendidih, masukkan 1 cawan susu cair, 1 sudu besar gula dan sedikit garam. Okey penonton, sekarang ni air pun dah mendidih. Sekarang kita boleh masukkan beras. Okey. Kita kacau sampai beras ni bersebati dengan rempah. Okey, lepas tu kita tunggulah dalam 10 minit ke sehingga dia masak. Sementara kita tunggu nasi masak, kita masak lauk daging masak hitam. Istimewa, resepi daging masak hitam berempah ini, ia menggunakan 10 jenis rempah ratus yang telah dikisar menjadi serbuk. Okey, selalunya kita padankan nasi minyak ni dengan ayam masak merah ataupun daging masak biryani. Tapi hari ni Mas nak kongsikan cara-cara masak dari resepi turun-temurun lah catering ni, daging masak hitam. Ramai juga permintaan daripada pelanggan kami yang inginkan daging masak hitam ni, memang sedap. Bahan-bahannya adalah bawang merah, bawang putih, lepas tu halia, cili ni bagi yang suka pedas lah. Lepas tu kicap, cair, daun salam, diikuti dengan asam keping, kemudian perasa, kicap pekat, sos tiram, gula dan garam. Bahan utama adalah daging, kemudian bahan yang paling penting adalah 10 rempah ini yang dah dikisar halus. 10 jenis rempah ratus yang dikisar halus iaitu jintan manis, jintan putih, ketumbar, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, bunga pelaga, lada hitam, buah keras dan juga serbuk cili. Kemudian kisar bahan-bahan untuk menumis iaitu 2 biji bawang merah, 4 biji bawang putih, 1 inci halia dan beberapa biji cili padi. Okay, minyak dah panas, kita tuangkan rempah yang kita dah blender tadi. Okey, selanjutnya kita letak daun salam dengan asam keping. Kita masukkan 10 rempah tadi yang dah dikisar halus. Seterusnya kita masukkan sos tiram 2 sudu besar. Lepas tu kita gaul. Rempah ni kena masak lama sikit biar dia sekata. Okey, satu lagi dia kena lama supaya dia tak cepat basi. Kalau dia sekejap je dia cepat basi. So kena lamakan sikit rempah ni. Okey, kita masukkan kicap manis 6 sudu besar ya. Lagi sekali kita masukkan daging 800 gram. Okay, pada penonton yang tak sukakan daging, boleh masukkan ayam ataupun kambing. Tapi kalau ayam tu kena goreng dulu, tak boleh main masuk. Macam tu. Kita masukkan air, lepas kita tunggu masakan ni hingga mendidih. Lebih kurang dalam 20 minit lah. Lepas tu siap untuk dihidangkan. Tada, dah siap pun kita punya resepi nasi minyak dan daging masak hitam. Okey, untuk yang daging masak hitam ni boleh dimakan selain daripada nasi minyak, roti putih ataupun roti canai. Okey, bagi penonton semua, selamat mencuba resepi ni. Bye-bye. Assalamualaikum.
Nasi minyak bersama daging hitam masak berempah bukan sahaja boleh disajikan kepada tetamu, malah dijadikan hidangan seisi keluarga yang mahu mengubah cita rasa dalam masakan harian. Selain bahan-bahan utama yang sememangnya terdapat di dapur, sajian ini sudah tentu mengandungi khasiat dengan gabungan pelbagai jenis rempah ratus. Sekian sahaja episod Nuna pada minggu ini. Teruskan jaga kesihatan diri anda dan keluarga. Amalkan pemakanan yang seimbang dan lakukan aktiviti yang bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona. Dan jika anda mempunyai apa saja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita inspirasi semua, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.